Mesyuarat ketiga persidangan Dewan Rakyat yang masuk minggu keempat hari ini dimulakan dengan penerangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia susulan usul dikemukakan Datuk Seri Azalina Othman Said BN Pengerang di bawah Peraturan Mesyuarat 14-1-1. Antara lain dalam sesi penerangan, Perdana Menteri menjawab mengenai isu Palestin dan ketegasan Malaysia terhadap Israel. Perdana Menteri berkata Malaysia berhasrat menggunakan sidang kemuncak negara Arab Islam untuk meraih sokongan negara Arab dan Islam bagi menghalang keputusan Parlimen Israel melenyapkan Agensi Bantuan dan Kerja untuk Pelarian Palestin dan di Asia Barat UNRWA. Laporan lanjut sidang Dewan Rakyat terus saja bersama rakan setugas Ridauddin Daud di Parlimen. Silakan Ridauddin. Adalah sebanyak 24.3%. Baik, terima kasih rekan tugas Pusat Pelayanan Asia di Bukit Jalil. Hari ini Dewan Sidang Rakyat pada hari ini dimulakan dengan penerangan khas daripada Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan perkembangan terbaru melibatkan isu kekejaman Zionis yang berlaku di Palestin yang dilihat sehingga kini masih lagi tidak terhenti, dan Perdana Menteri pada pagi tadi memaklumkan bahawa Malaysia akan membawa usul menghentikan kekejaman Israel terhadap Palestin pada sidang kemuncak bersama tergempar negara-negara Arab dan Islam pada 11 November ini di Riyadh, Arab Saudi. Menurut beliau bahawa Malaysia juga akan membawa mandat Dewan Rakyat yang mengecam pencerobohan dan pemusnahan pusat-pusat ibadah di wilayah Palestin yang diduduki pada persidangan tersebut. Malah beliau juga mengatakan bahawa serangan terbuka ke atas wilayah di Lebanon dan Iran termasuk pembunuhan Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar juga akan dibangkitkan di Arab Saudi pada Isnin depan. Jadi kita dengarkan sedikit perincian daripada Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain itu juga pandangan akan membincangkan permasalahan semasa yang dihadapi oleh Agensi Bantuan dan Kerja PBB untuk pelarian Palestin di Asia Barat, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Berikutan keputusan rejim Israel mengharamkan operasi pertubuhan bantuan kemanusiaan pada 28 Oktober 2024. Adalah penting bagi Malaysia dan komuniti antarabangsa mengutuk jenayah genosid di Palestin, memberi tekanan ke atas Israel untuk melaksanakan kejahatan senjata dan segera bagi membolehkan bantuan, perubatan, makanan dan keperluan kemanusiaan lain. Maka inisiatif ini diambil oleh Arab Saudi bersama dengan negara Arab dan Islam tentu akan memberi tekanan, dan kehadiran kita akan memberikan gesaan supaya keputusan-keputusan lebih berkesan dan tindakan susulan akan lebih bermakna bagi pembebasan Palestin. Ini termasuklah cadangan menggerakkan Special Committee Against Apartheid di PBB ke atas Israel. Malaysia juga akan mengusulkan ke persidangan kemuncak negara Arab dan Islam agar sokongan sepenuhnya diberikan kepada UNRWA dalam melaksanakan mandatnya memberi perkhidmatan sosial dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Malaysia berhasrat menggunakan sidang kemuncak ini untuk meraih sokongan negara Arab dan Islam terhadap ikhtiar tersebut bagi menghalang pelaksanaan keputusan Parlimen Israel Knesset pada 28 Oktober yang bertujuan melenyapkan UNRWA dan memburukkan situasi kemanusiaan di utara Gaza yang mengalami kebuluran setelah terputus bantuan asas sejak sekian lama. Baik, selain daripada itu juga sebelum Perdana Menteri menjawab kemudian ataupun sebelum Perdana Menteri membahas apa yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Ledan dan juga SIK selepas beliau berkata pada penerangan pada awalnya kemudian ada sesi perbahasan melibatkan Ahli Parlimen Ledan dan SIK, beliau mengatakan bahawa sebenarnya pendirian Malaysia selama ini adalah tegas. Tak banyak pun negara di dunia ini mengambil keputusan seperti yang Malaysia lakukan. Jadi beliau menegaskan janganlah menggesa untuk Malaysia membuat lebih daripada itu. Kita dengarkan sikit mengapa Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sedemikian. Kerana semasa rakan-rakan sebenarnya Muhammad Sheikh tahu mereka dalam pemerintahan pun mereka tidak lakukan begitu. Malah mereka mengizinkan ZIM berlabuh. Kita tidak mengizinkan. Jadi kita ambil langkah lebih daripada itu. Cuma sekarang ini ada bangkitkan soal syarikat-syarikat. Puluhan, malah ratusan syarikat yang ada kerjasama dan dagangan dengan Israel.
yang berdagang dengan semua negara termasuk Malaysia, dan di semua negeri termasuk negeri-negeri yang diperintah oleh pembangkang. Jadi kita kena ambil keputusan yang agak real konsisten. Apakah keputusan kita ini melibatkan bantahan terhadap negara kerana penjualan itu dengan izin negara. Tidak ada penjualan kelengkapan tentera, kelengkapan ketenteraan yang boleh berlaku tanpa izin negara. Maka ini yang kita buat. Setakat yang kita lakukan, saya harap Yang Berhormat faham. Ya. Saya juga bertanggungjawab untuk menjaga bukan sahaja keamanan, tapi kepentingan rakyat dan negara ini. Jadi janganlah kita, kalau kita cadang, dia bukan satu syarikat. Saya nak sebut di sini, kalau nak jadikan ini hujah, kita boleh sediakan ruang di Parlimen. Berapa puluhan syarikat-syarikat bertapak di semua negeri di Malaysia ini yang punya kaitan cara langsung atau tidak langsung, termasuk sama ada kelengkapan atau parts atau saham, senjata dan syarikat yang ada kepentingan dengan Israel. Jadi keputusan itu harus keputusan yang tidak hanya retorik untuk menarik perhatian orang ramai. Ya. Baik, sesi pagi ini sebenarnya banyak tertumpu kepada apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan isu Palestin. Ada beberapa perkara penting yang diungkapkan beliau, dan antaranya juga beliau mengatakan bahawa Malaysia sebenarnya telah mengambil langkah yang melangkaui kesanggupan banyak negara. Malah beliau mengatakan bahawa ramai rakan dari negara lain mengingatkan beliau tentang risiko. Risiko apa? Kita dengarkan sedikit apakah yang diungkapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi. Pagi tadi saya berbincang dengan Menteri Luar tentang kenyataan-kenyataan kita dan bagaimana menangani supaya Malaysia ini terjejas. Kalau sudah baca buku-buku terakhir tentang peranan beberapa negara, termasuk Amerika Syarikat, berapa pemerintahan yang mereka gulingkan kerana pendirian yang tegas yang mereka anggap bertentangan dengan sikap dan pendirian mereka. Ini risiko yang saya fikirkan, saya tidak ketepikan. Tapi yang saya mohon dalam hal ini, saya terima kasih kepada Yang Berhormat Sik dan Ledang kerana ada kesepakatan. Kita bawa mesej ini dulu dan kita lihat beberapa kekuatan. Kita runding dengan tegas. Sebab itu di Mesir, insya-Allah petang ini ke negeri China, tentu saya akan terima kasih kerana kenyataan Presiden Xi Jinping di sidang BRICS di Kazan itu sangat tegas. Sangat tegas negara China. Saya akan berikan dukungan kita terhadap kenyataan dan bergesaan supaya sesuatu yang lain tambahan dilakukan. Sudah juga tahu tentang kehadiran kita di BRICS kerana sikap negara selatan yang telah kuat bersuara sekarang. Dia tidak lagi seperti dulu. Jadi strategi kita lebih baik membina kekuatan dalaman dan kekuatan bersama negara-negara, sama ada Arab atau Islam atau Global South, negara-negara selatan yang punya kekuatan. Saya rasa itu lebih realistik melihat kepada permasalahan dunia yang rencam dan rumit yang ada sekarang. Saya faham. Baik, itu apa yang dibawakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan isu Palestin dan juga pendirian Malaysia akan dibawa ke sidang kemuncak yang akan berlangsung pada minggu hadapan, dan beliau juga berkongsikan data yang sebenarnya menyesakkan dada ini, iaitu sejak lebih setahun sebenarnya Israel melaksanakan genosid di bumi Gaza, dan sehingga 1 November 2024 konflik di Gaza telah mengorbankan 43,204 rakyat Palestin, termasuk 16,500 kanak-kanak, dan juga 101,641 rakyat Palestin dilaporkan cedera, manakala 11,000 lagi dilaporkan hilang. Secara purata 118 rakyat Palestin terkorban dan 277 lagi cedera setiap hari sejak Oktober 2023. Jadi sudah pasti apa yang akan dibawakan oleh Malaysia ini diharapkan mampu memberikan tekanan kepada rejim Zionis supaya menghentikan terus kekejaman di Palestin dan Gaza, terutamanya dari sungai hingga segara Palestin pasti mereka. Jadi saya fikir itu dulu, kembali kepada rakan setugas.